أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك من أرسله الله رحمة للعالمين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح على العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita sama-sama dapat kembali dalam pengajian kitab iaitu Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam dan husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda Nabi, dan dapat kita bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, pada pelajaran kita terakhir kita telah menyebutkan daripada beberapa perkara yang najis. Kita telah menyebutkan antaranya najis daripada bangkai. Bangkai itu maknanya haiwan yang sudah mati. Jadi haiwan ini yang dimana kalau sekiranya mati, apakah hukumnya? Jadi kalau kita tolak tepilah anjing dan babi, ya, anjing babi ini memang hidup atau mati, disembelih tak sembelih, dia adalah najis, ya, najis tubuh badannya, peluh-peluhnya, darah dagingnya, dan anak cucunya, maupun kedua-duanya mak bapak dia anjing atau babi, atau salah satu mak bapak dia anjing atau babi, maka itu semua dihukumkan najis. Dan najis itu namanya najis mughalladah, najis yang berat, yang wajib dibasuh dengan 7 air, dengan salah satu air itu dicampur dengan tanah. Adapun kita telah mengatakan dalam pelajaran yang lepas, haiwan yang lain daripada anjing babi, kalau sekiranya haiwan itu haiwan yang boleh dimakan, seperti lembu, kambing, ya, maka kalaulah dia itu dia mati dengan cara sembelih, maka bersihlah dia, sucilah dia, halallah dia, kulit dia pun halal bersih. Tetapi kalau sekiranya dia mati tanpa disembelih, kerana mati kerana langgar, aksiden atau sebagainya, maka dia tu nama bangkai, dan hukum bangkai itu najis, walaupun dia asalnya haiwan yang boleh dimakan. Itu haiwan yang boleh dimakan. Adapun haiwan yang tak boleh dimakan, tak dimakan banyaklah. Seperti kucing, harimau, singa, buaya, semua ni binatang yang tak boleh dimakan. Yang tak boleh dimakan, maka masa hidup dia tu suci. Kalau kita sentuh kulit dia suci, kena bulu dia suci. Tapi kalau dia sudah mati, maupun mati disembelih ke, atau mati ditembak ke, atau mati apa-apa sebab, dia tu kira bangkai, dan bangkai tu kira najis. Itu kita kena ingatlah, senang aja. Binatang boleh makan, disembelih halal, bersih, suci. Tak sembelih jadi bangkai. Binatang tak boleh makan, sembelih ke tak sembelih ke, tetap dia tu hukum bangkai. Dan kulit dia pun najis. Tapi kalau kulit dia tu disamak menjadi suci. Anjing babi jangan cerita lagi lah, dia tak masuk buk, ya. Dan demikian juga kita telah mengatakan bahawa bangkai itu kalau sekiranya daripada laut, makanan laut seperti ikan, ataupun dinamakan dia belalang, binatang namanya belalang, maka bangkai dia itu halal. Sebab itu dalam hadis ada, ya. Jadi itu Allah Ta'ala dah halalkan bangkai ikan dan juga bangkai yang belalang. Jadi tak ada siapa yang sembelih ikan, tak ada, ya. Dan kita juga telah sebutkan binatang yang tak mengalir darah,
seperti cicak atau semut ya, ataupun lalat. Semua ni binatang yang tak mengalir darah, bangkai dia tu suci ya. Tapi tak boleh makan lah sebab dia bukan binatang yang boleh dimakan ya. Tapi bangkai dia suci. Baik, kita juga telah menyebutkan tentang bulu haiwan. Jadi bulu haiwan ini dia mengikut kepada hukum badannya di waktu dah mati. Kalau bulu kucing, kalau mati bangkai jadi najis. Jadi bulu haiwan ni pun najis ya, bulu kucing najis. Kalau dia terlesi-lesi kat badan kita tercabut, kalau sikit dimaafkan, kalau banyak dan dikira kita menanggung najis dan solat kita tidak sah. Jadi kalau mereka yang pelihara kucing, berwaspadalah ya. Jangan sampai dia bebas masuk ke bilik solat kita waktu kita sedang solat dan nanti dia geser-geser kat kaki kita, kemudian melekat bulu-bulu dia. Kalau sikit tu tak apalah, dimaafkan. Kalau banyak maka kita menanggung najis. Sikit atau banyak tu kembali kepada uruf. Uruf tu maknanya pada hukum adat. Hukum adat tu mana kiraan manusia. Banyaklah, maka banyaklah tu. Sikit aja lah, sikit lah tu. Tapi untuk kita buatkan satu pertimbangan yang mudah, ada ulama kata 3 helai dan lebih tu kira banyak. Tapi ada lagi ulama yang mengatakan 10 helai atau lebih barulah kira banyak. Kalau 9 atau sekurang, maka tu namanya sedikit. Jadi itu kita boleh buat sebagai panduan kita lah ya. Ya, pada petang ini kita masuk di muka surat 269. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para ahli keluarganya yang kita kasihi dan sekalian para sahabatnya yang kita ridai dan sekalian para tabi'in dan tabi'in dan sekalian para alim-alim ulama, para masyayikh kita, guru-guru kita, bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan demikian juga kepada sekalian guru-guru yang telah menyampaikan agama sampai kepada kita, dan bil khusus lagi tuan pengarang kitab kita ini, iaitu Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan dia berguru daripada gurunya Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit yang kedua-duanya masih hidup lagi di kota Madinah. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka dalam sihat walafiat dan ditinggikan darjat mereka, dan demikian juga semua para alim-alim ulama kita, para masyayikh kita, guru-guru kita semua. Ya, semoga Allah tinggikan darjat mereka dan merahmati roh mereka, dan semoga Allah SWT kurniakan keberkahan kita, keberkahan kepada kita semua dengan ilmu mereka. Ala zinati salihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, muka surat 269 ya, dalam membicarakan tentang bab najis. Kita masuk dalam kata tuan pengarang kita di darah. Hukum semua darah adalah najis kecuali 10 darah, maka dihukumkan suci. Jadi asalnya hukum darah tu adalah najis. Jadi dalam badan kita semua ni ada darah, dan begitulah dalam badan semua kita ni ada najis. Tapi tak dikira najis sehinggalah kalau dia keluar daripada badan. Selagi dia dalam badan kita, maka tak dihukum najis. Tapi memang asalnya tu najis. Tapi kalau dia dalam badan tak najis, tapi kalau dia keluar baru hukum najis. Tapi diberikan kemaafan ataupun dikecualikan tidak dihukum najis pada 10 jenis darah. Pertama, hati, kerana hakikatnya adalah darah. Jadi kalau kita sembelih kambing atau lembu atau sebagainya binatang yang boleh dimakan, kita pun ambil hati dia. Kita ambil hati, kita nak buat apa? Nak buat sup lah atau nak gorengkan dia. Maka hati ni kita rendam. Kita cucilah dia. Tapi bila kita rendam nanti airnya jadi merah. Dah cuci okey, dah bilas. Rendam lagi, merah lagi. Sebab apa? Sebab memang hati ni asalnya dari darah. Darah yang telah bergumpal yang menjadi beku. Jadi asalnya darah, jadi tak dapat lari. Dia mestilah keluar darah juga, walaupun sudah dibilaskan dia. Tapi dihalalkan, boleh kita makan dia. Dan kedua, minyak misk, kerana hakikatnya adalah darah kijang. Minyak misk.
Biasa kita dengar orang kata minyak wangi, minyak misk. Misk tu maknanya satu jenis kita kata atar wangian yang asalnya daripada minyak darahnya kijang. Macam mana Ustaz? Darah kijang? Allahu alam, tak tahu macam mana proses dia. Tapi itulah keistimewaan kijang ni, darah dia itu yang boleh jadi beku, kemudian dia menjadi minyak wangi. Tapi adalah proses dia, cara proses tu orang yang buat tu sajalah yang tahu, kita pun tak tahu. Tapi kadang-kadang kat kedai kat Mekah, Madinah tu dia ada jual, ini minyak mis, memang wangi bau dia. Tapi itu dihalalkan, suci hukum dia. Dan ketiganya limpa. Limpa ni paru-paru kita lah. Memang paru-paru ni pun dia bergelimang dengan darah. Ya, sebab saluran darah keluar masuk semuanya. Jadi kalau sekiranya kita sembelih lembu, kambing ke atau sebagainya yang makan binatang yang boleh dimakan, kemudian limpanya tu kita rendam, memang keluar darah. Kita dah cuci, rendam lagi, keluar darah. Tak apalah. Kemudian kalau kita masuk dalam periuk, kita nak masak, darah yang keluar. Tak apa. Itu dihalalkan kerana dia dikira suci. Yang keempat, darah yang terdapat pada belalang. Kita dah katakan tadi, belalang adalah daripada binatang yang dihalalkan makan bangkainya. Tak ada orang sembelih belalang, tak ada. Kecil sangat nak sembelih pun tak ada nak sembelih. Tapi dihalalkan bangkainya. Jadi andai kata kalaulah sekiranya kita masak belalang tu, kemudian keluar darahnya. Darahnya pun memang tak banyak lah ya. Sebab darah dia pun termasuk pada darah binatang yang tak mengalir darah. Yang tak mengalir darah tu macam mana? Yang kalau kita potong, darah menitis. Itu namanya mengalir. Nama pun mengalir kan. Macam kita lah, na'udzubillah, tangan jari kita terpotong, alamak, darah keluar kan. Tapi binatang-binatang kecil ni, dia ialah sekali dia mati ke terpotong ke apa, dia tak ada keluar darah banyak. Walaupun mungkin keluar tu setitis dulu, itu saja. Itu diberikan kemaafan. Darahnya belalang. Belalang boleh kita masak, kita bersihkan dia. Kalau dah matilah ya, kita bersihkan dia, kita rebuskan dia, buat jadi sup. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab itu halal makannya. Dan kelima, darahnya terdapat pada ikan. Sama juga ikan. Ikan pun daripada binatang yang dia halalkan makan. Sebab tu Nabi SAW bila ditanya oleh seorang sahabat ini dia selalu pergi musafir dengan dia menggunakan sampan ke pergi menangkap ikan ke kan. Jadi kadang-kadang ration makanan dia dah habis, jadi dia tanya pada Nabi, macam mana kalau aku tengah dalam laut ini. Kalau ada juga menceritakan kerana dia tu nak salat. Jadi salat tu nak pakai air nak minum, tapi nak bagi wuduk, macam mana? Nabi kata air laut tu suci lagi menyucikan. Tahuru ma'u wa hillu maitatu, dan halal bangkai dia. Bangkai laut tu apa dia? Bangkai laut tu semualah jenis yang hidup di laut seperti ikan. Jadi kalau darah ikan tu kita dah masak ya, kita letak dalam periuk kita, keluar lagi darah. Tak apa, itu halal ya. Dan yang keenam, darah haiwan buruan yang mati terpanah. Binatang buruan, kita kalau sekiranya memburu, kita membaca bismillah waktu kita nak panah dia atau waktu kita nak tembak. Jadi di sini bila dia mati dengan panah kita ataupun tembak kita tu, macam mana Ustaz? Ni halal tak? Ni kita nak sembelih, tak sempat sembelih, dia dah mati. Jawapannya halal. Ini memang dibenarkan dalam syariat Islam ya. Jadi kita memburu maupun menggunakan senjata tajam ataupun tembakan, maka dengan tembak, tapi baca bismillah dulu. Itu syaratnya. Bismillah, terpam kita pun tembak dia ataupun kita panah dia, maka darah dia pun keluar, matilah dia. Darah mengalir. Habis darah ni macam mana ni? Kita nak masak. Ada setengah daripada orang-orang Arab ni, waktu saya duduk di Mekah, di Madinah sana ya. Mereka ni masak daging yang disembelih, tapi mereka tak basuh. Macam mana Ustaz? Ini satu cara. Mereka tak basuh tu kenapa? Kerana mereka kata bila dah basuh, hilang dia punya kemanisan daging itu. Macam tu. Saya pun terkejut juga, tapi itu memang amalan mereka ya. Mereka tak basuh, mereka dah sisir dia punya kulit dia semua, kemudian daging itu dipanggang. Memang lazat, sedap dia punya rasa dia. Manis-manis dia punya kulit dia tu. Tak dibasuh. Kita basuh semua kan. Jadi dia punya kemanisan semua dah hilang. Tapi andai kata kalau darah dia tu masih lagi kat melekat, kat badan dia, sebenarnya darah ni dia bukanlah dekat daging, tidak. Daging ni, muscle ni, dia tidak ada darah. Darah ni hanya pada urat darah.
Itu satu perkara. Sebab tu bila kita sembelih haiwan, urat darah dia memancut keluar. Mancut keluar. Jadi daging itu semua fresh, tidak ada darah. Kalau ada darah pun hanya sedikit saja. Ini satu kita katakan hikmah kita syariat Islam. Haiwan yang kita nak makan kena sembelih. Sebab bila kita sembelih, dia sembelih tu mesti syaratnya 2 urat yang mesti dipotong. Apa dia? Urat nafas, udara dan urat darah. Urat nafas tu untuk potong so dia tak bernafas, kena mati. Urat darah ni supaya keluarkan darah dia. Sebab apabila binatang itu disembelih, dia menggeliat dan darah dia tu terpancut keluar. Itu memang dikehendaki pun macam tu. Jadi apabila darah dah keluar, kering darah badan dia, jadi badan dia dah tak ada darah. Jadi apabila badan dia tak ada darah, daging-daging dia itu semua fresh dan sehat dimakan. Tapi kalau badan dia tu masih terkumpul darah, na'udzubillah, seperti mana dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam, mereka pangkuk kepala dia saja, matikan binatang ni. Ayam ke, ataupun kambing ke lembu ke. Jadi darah dia tu terbeku kat dalam badan. Bila darah terbeku kat dalam badan, itu darah tu tak semuanya sihat. Jadi bila dia minum darah ataupun makan daging yang ada bercampur darah, jadi Dracula. Dracula pula ustaz ni. Tak adalah ni saya cakap Dracula je. Tapi maknanya dia jadilah penyakit-penyakit yang tak dikehendaki. Ini salah satu daripada kesihatan yang dalam makanan Islam. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab kita mengikut daripada yang Maha Pencipta. Inilah arahan perintah Allah dan dia lebih tahu apa yang dia cipta dan apa yang baik dan apa yang tak baik untuk kita. Jadi kita syukurlah pada Allah atas nikmat iman dan Islam. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau pilih kami untuk jadi hamba-Mu yang beriman padamu. Syukur padamu ya Allah, sungguh nikmatnya agama iman, agama Islam, dan matikanlah kami semua dalam iman dan Islam dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begitu. Dan yang ketujuh, darah haiwan berburuan yang mati oleh terkaman anjing buruan yang terlatih. Antara senjata yang digunakan oleh orang buruan ialah anjing. Ini namanya mukallab, iaitu anjing yang diajar, yang dididik. Jadi anjing ini kalau sekiranya kita didik dia cara nak menangkap apa, kita boleh gunakan dia sebagai senjata buruan. Macam mana? Waktu kita dah latih dia dah. Jadi anjing ni memang anjing yang sudah terlatih. Kita kata tangkap tu rusa. Sebelum kita nak lepaskan dia, kita baca bismillah. Kita lepaskan. Dia pun kejar rusa tu, dia pun tangkap kat leher. Matilah rusa tu. Tapi bila dia mati rusa tu, jadi di sini cengkaman dia tu ada bekas darah. Darah itu najis ke tidak? Maka di sini banyak ulama ada perbahasan. Antaranya ialah bahawa darah itu tak dihukumkan najis kerana dia dihalalkan oleh syariat Islam. Jadi ada yang mengatakan najis, tapi boleh cuci lah. Tapi makna sini tak kena cuci macam kita nak sertu 7 kali air. Ustaz ni anjing ni gigit ni macam mana? Tapi diberikan dia satu pengecualian kerana dia dibenarkan oleh syariat Islam. Tapi ada juga mengatakan kita kena bersihkan lah. Walaupun tak 7 kali, tapi kena bersih. Tapi itulah caranya. Jadi menggunakan anjing sebagai buruan. Jadi kalau anjing tu ditangkap kat lehernya binatang yang diterburu, kemudian darahnya melekat, darahnya itu tak dihukumkan najis pada sebahagian besar ulama yang kita sedang bicara ini. Yang ke-8, mani yang keluar seperti warna darah. Air mani. Tapi air mani itu mungkin na'udzubillah dia pun tak sihat. Agaknya sang suami atau sang isteri ya, di mana sampai air mani itu sampai keluar nampak macam warna darah. Asal air mani yang kita dah belajar dua pelajaran yang lepas, bahawa air mani itu putih kental ya, warna putihnya pun macam air susu putih dia ya, dan kental. Tetapi ini dah warna darah bang. Abang punya air mani warna darah. Itu mungkin dia tak sihat ke, ada penyakit ke. Tapi ini air mani kita dah hukumkan, air mani itu suci. Dia tak wajib kita basuh, tapi wajib kita mandi ya kalau keluar air mani. Yang ke-9, air susu yang keluar seperti warna darah. Air susu kambing, susu lembu ya, keluar tapi warna darah. Macam mana ni? Mungkin dia ada tercampur, saluran dia tu tercampur dengan darah, atau mungkin apa-apa, pokoknya air susunya asalnya memang suci.
walaupun ada berwarna darah tapi masih dihukum suci. Cuma dari segi kesihatan tak baguslah ya, sebab dia mungkin ada tercampur darah waktu di dalam proses dalam kita katakan dalam badan haiwan tersebut ya. Yang ke-10 janin manusia, iaitu janin haiwan yang janin manusia. Janin manusia ni kita kata segumpal darah lah, janin ataupun baby ya. Atau janin haiwan yang boleh dimakan seperti kambing kerana berasal dari gumpalan darah. Janin manusia, janin tu makna kita kata baby yang belum lagi sempurna lah ya. Kalau baby dah sebelum sempurna dalam ibu yang mengandung, maka tak bolehlah kita makan, memang tu tak boleh lah. Cuma maknanya dari segi hukum dia adalah suci ya, walaupun dia belum berbentuk. Umpama kalau kita kata keluar segumpal darah, seketul daging, gugur ibu ni, dia keguguran dan keluar segumpal darah atau seketul daging, maka itu adalah proses untuk jadi seorang anak, maka itu diberikan pengecualian, tidaklah dihukumkan najis. Itu kalau sekiranya manusia. Kalau haiwan, termasuk juga haiwannya itu termasuk lembu ke kambing ke binatang yang boleh kita makan, maka anak yang dalam kandungan dia maupun anak tu seketul daging ataupun sudah jadi anak tapi belum lagi dilahirkan, maka dia masih dikira hukum sah atau halal untuk dimakan. Iaitu dalam hadis Nabi kata penyembelihan ibunya adalah penyembelihan anaknya. Makna di sini kalau orang yang sembelih lembu atau kambing kemudian ternyata kambing ni lembu ni ada mengandung pula, kesian dia. Habis anak ni macam mana ni? Anak lembu ni, anak kambing ni? Jawapannya halal dimakan. Nak sembelih lagi? Tak payah sembelih lagi, kerana sembelihan ibunya adalah sembelihan anaknya. Itu dalam hadis. Itu dalam bab sembelih lah, nanti kita akan bicara lain pula ya. Ini sebagai contoh. Jadi kalau Ustaz boleh tak kita makan ni dan baby ni dia boleh. Ya, kita buatlah, bersihkan seperti mana kita bersihkan ibu dia, dipotongkan kulit-kulit dia, macam tu lah kita bersihkan. Tapi macam tak boleh tak sampai hati, itu masing-masing lah. Dari segi hukum halal, kerana sudah disebut oleh Nabi, sembelihan ibunya adalah sembelihan anaknya. Allahu a'lam. Itulah dia daripada darah. Jadi kalau darah ni dari segi hukum asalnya semua adalah najis. Melainkan kalau yang 10 darah yang kita dah sebut tadi. Habis kalau darah tu najis Ustaz, macam mana hukumnya kalau kita baju atau tempat sembahyang kita ada darah? Jawapannya menanggung najis, hukumnya tak sah salat. Jadi kalau baju atau badan kita ada darah dan kita bawa dalam salat kita, tak sah salat. Melainkan kalau sedikit. Macam mana kita nak tahu sikit atau banyak? Ini sekali lagi kembali kepada uruf. Uruf tu maknanya pada hukum adat. Hukum adat tu orang kata banyaknya darah. Banyaklah tu darah. Ada orang kata alah sikit aja. Macam mana Ustaz kita nak kira sikit atau banyak tu? Kalau dia compok-compok sikit-sikit, titik-titik sana sini, macam mana? Jawapannya setengah ulama ada juga membuatkan satu definisi. Kalau darah yang kecil, yang titik-titik-titik ni, kalaulah misal kata dikumpulkan dia, boleh sebesar duit siling 20 sen. Duit siling 20 sen atau 50 sen lah. Sebanyak itulah, itu dikira banyak. Pada sebahagian ulama lah, ni sebahagian ulama. Tetapi sebahagian ulama kata kita kembalikan juga pada uruf. Uruf tu maknanya kepada hukum adat. Orang kata, alah tak banyak lah, sikit aja. Sikit lah tu. Jadi tak apalah, dimaafkan. Tapi kalau banyak tu dia menanggung najis. Kita tengah sembahyang Ustaz, kita punya bisul pula pecah. Alamak, tengah salat pula bisul pecah. Habis air di bisul tu dah mengalir. Kalau tu dah kira menanggung najis tu. Tapi ada khilaf masalah darah ni bila kita keluar daripada badan kita ya, apakah tu dimaafkan atau tidak. Sebab ini bukan dalam kuasa kita. Dia berlaku dalam keadaan yang kita tak sangka. Sebab kita sangka besok tak ada apa-apalah. Sekali lepas tu tengah-tengah sembahyang dia pula pecah pula. Alamak, macam mana ni? Jadi ada sebagian ulama membolehkan, tak apa. Tapi yang lebih afdal, yang lebih berjaga-jaga, bahawa kita sudah hukumkan dia najis kerana dia kira banyak ya. Dan bila dia kira banyak, maka di situ kita wajib berhenti solat dan kita bersihkan. Wudu kita tak batal.
Wuduk tidak batal dengan keluar darah. Tetapi kalau dalam mazhab Hanafi, keluar darah membatalkan wuduk. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, keluar darah, banyak mana pun keluar darah tidak membatalkan wuduk. Cuma apakah dia tu menanggung najis sampai dia solat tidak boleh diterima, itu ada khilaf. Dalam masalah ini ada banyak persoalan kerana timbul masalah orang-orang mujahid, orang-orang zaman Nabi SAW, zaman sahabat. Mereka pergi berjuang, pergi perang. Dan bila mereka berperang tu, dalam keadaan mereka berperang, mereka perang tu dengan pedang, ya, dengan panah. Jadi kadang luka-luka. Jadi luka-luka ni, darah-darah pun mereka semayang. Sebab semayang dalam perang pun ada caranya. Jadi macam mana diorang semayang dengan badan? Itu setengah-setengah ulama' mengatakan itu dikecualikan, dimaafkan. Memang pembahasan ini pembahasan yang agak rumit. Akan kita khususkan nanti pada babnya. Buat masa ini, darah secara umum adalah najis melainkan 10 perkara yang disebutkan tadi. Tapi kalau kita sekarang ni dalam masa kita ada ikhtiar, ada peluang untuk sucikan dia, terkena baju kita darah, pergilah bilas atau tukar baju lain. Tapi kalau kita dah tak ada baju lagi, alamak, kita musafir ni ustaz, ni nak tukar baju mana tak ada baju lagi dah. Jadi kalau macam tu, kita boleh ambil pendapat yang mengatakan kalau sikit tu macam mana? Tak apalah, kembalikan kepada hukum adat. Hukum adat kata, alah sikit aja, okeylah, tak apa. Tapi kalau banyak, kalau terpaksa, kita solat juga seperti mana kita sebut bab najis. Kita solat juga baju najis, tetapi kita qadakkan dia bila kita sampai kepada tempat destinasi kita, ya. Baik, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sikit tentang bab darah, ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat kita praktikan. Mudah-mudahan tak adalah sampai darah tu luka dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan accident, ya, orang tu berdarah, kemudian nak semayang, macam mana ustaz ni darah masih keluar? Jadi kita balutkan dia. Dah kita balut, darah dah stop. Tapi bandage itu berdarah lah, tak apalah. Dia dah stop, maka kita semayang dengan sekadar termampu kita, ya. Sebab masalah ni bukanlah nak memberatkan umat, tapi dia nak mencari jalan keluar daripada masalah umat. Iaitu dalam kaedah usul fikih mengatakan, dzaqal amru ittasa'a. Bila sesuatu perkara dah menjadi sempit, dia ada jalan keluarnya. Maknanya dalam masalah macam perang lah tadi kan, sahabat-sahabat dalam perang, macam mana nak tukar baju semua ni dalam perang ni, baju dah berdarah ni. Maka adalah jalan keluarnya, diberikan kemaafan, kelonggaran. Dan ada sahabat sebagaimana dalam satu riwayat lagi, di mana Nabi SAW dengan para rombongan prajurit pulang. Kemudian waktu dah malam nak rehat, Nabi tanya siapa yang boleh jaga. Kemudian 2 sahabat bangun, kami boleh jaga. Jadi Nabi semua tidurlah. Tapi dalam masa tidur tu, sahabat yang 2 orang ni, salah satunya baring, satu lagi solat. Kemudian ada musuh yang mengendap, dia nampak orang ni solat, dia panah, kena kat belakang. Kemudian orang ni tetap teruskan solat. Dia rasa musuh ni ingat, ini tak kena ke? Dia ni masih berdiri solat, tembak lagi, panah lagi yang kedua, kena lagi. Kemudian orang ni masih solat lagi. Kemudian darah si hamba Allah yang terkena panah ni menitis, kena kepada kawan dia yang sedang baring di tepi kaki dia. Kawan dia pun bila bangun, terus kawan dia tengok musuh pun lari. Kemudian lepas habis salat saudara dia ini, dia pun kata, kenapa kau tadi dah kena anak panah sampai 2 kali pun kau tak stop salat kau? Dia kata, aku tengah sedap salat aku sedang baca surah Al-Kahfi. Masya Allah. Sahabat-sahabat ni dia rasa sedap dalam salat, kena panah pun tak apalah, yang penting aku nak salat sampai habis. Kita ni jangan kata panah, lalat sikit je, nyamuk sikit, apa ni, astagfirullah. Lemahnya iman kita. Sebab apa? Kita tak dapat rasa kemanisan dalam salat tu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kemanisan dalam salat, khusyuk dalam salat, dapat kami rasa kelazatan dalam salat, ya Allah, seperti mana yang kau anugerahkan kepada sahabat-sahabat Nabi-Mu, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masuk kita di muka surat 270, iaitu perkara yang iaitu air susu. Hukum air susu terbagi menjadi 2 bahagian. Pertama, air susu dari haiwan yang boleh dimakan seperti sapi, yang lembu lah tu, kambing atau unta, hukumnya adalah suci.
Boleh kita minum air susu lembu, kambing, susu lembu, susu kambing, semua boleh ya. Suci, halal, bersih, lagi boleh dimakan ya. Dan ada pun air susu dari haiwan yang tidak boleh dimakan, seperti kucing, hukumnya adalah najis dan haram untuk diminum, kecuali air susu manusia, baik muslimah atau kafirah, maka air susunya suci dan boleh untuk diminum. Jadi di sini kalau sekiranya air susu binatang yang tak boleh dimakan, maka hukumnya haram dan najis ya. Jadi na'udzubillah ya, air susu kucing. Kucing tu menyusukan anak dia, kita nak tumpang. Kau ni tak ada otak ke nak tumpang susu kucing jadi anak kucing? Jangan. Na'udzubillah. Itu haram. Ya, susu harimau. Harimau tak ada siapa nak ambil susu dia lah. Ataupun sebagainya. Jadi binatang yang haram dimakan, susunya pun haram dan najis. Tapi kalau sekiranya ustaz, orang perempuan, isteri kita susunya kita minum, kita suami ni maaf katalah ya, kadang-kadang suami ni nafsunya gairah, isterinya masih sedang mengandung ataupun baru melahirkan anak, jadi ada susu lah di tetek dia. Sang suami pun nak menyedut juga, sebelah anak sebelah bapa. Astagfirullah, boleh ke? Jawapannya sah. Ustaz kata ini jadi anak susuan. Tak ada, tak jadi anak susuan. Jangan tuan-tuan, jangan terfikir jadi anak susuan. Ada juga orang ingat macam tu. Yang jadi anak susuan tu ada syarat. Syaratnya tu anak bawah 2 tahun. Anak bawah 2 tahun menyusu kenyang 5 kali susuan, paling kurang 5 kali susuan kenyang. Kenyang tu maknanya tak perlu makan nasi, tak perlu makan apa-apa lagi dah. Itu jadi anak susuan. Tapi kalau suami menyedut susu isterinya, itu tak jadi anak susuan ya. Halal tu halal. Tapi itu suami isteri kerja lah, kita tak masuk campur lah. Habis kalau sekiranya perempuan kafir macam mana? Walaupun perempuan kafir, itu dia kafir tu ya tekad dia, tapi dari segi jisim, tubuh badan manusia, dia adalah suci. Sebab Allah SWT telah firmankan, walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam ni makna manusia. Manusia semuanya adalah suci. Kalau sekiranya manusia tu kafir itu, dia tu najis, jadi kalau dia masuk Islam, macam mana badan dia najis? Tak boleh nak suci. Jadi najis tu bukan pada badan, najis pada etikadnya, pada akidah dia, kerana dia mensyirikkan Tuhan. Tapi kalau dia beriman, dia suci. Ya, sebab itulah kita orang yang manusia semuanya adalah suci. Kita shake hand dengan orang yang bukan Islam. Ustaz, ni kita shake hand dengan orang kafir. Tak apa. Nabi SAW pun didatangi oleh orang kafir dan bersalaman dengan Nabi. Tak ada pula Nabi kata kepada sahabat, okey basuh tangan semua. Tak ada. Jadi semua umat manusia adalah suci. Lainlah kalau kita nampak dengan mata kita, dia pegang benda yang najis, kemudian lepas tu salam dengan kita. Jangan cakap dia orang kafir. Kalau orang Islam pun pegang benda najis, mak yang pegang, maaf kata, dicucikan kemaluan anak dia, baby dia. Kemudian tak bilas lagi salam pada bapa. Main kau tangan kotor najis. Tak boleh lah. Itu memang tak boleh lah. Itu kita basuh. Tapi kalau kita tak nampak, maka hukum balik pada hukum asal. Hukum asal adalah manusia semuanya adalah suci. Iman dia kafir ke tak kafir tu bukan urusan kita ya. Jadi kalau sekiranya perempuan kafirah, kita mengambil susu dia, ustaz boleh ke? Yalah, kadang-kadang ada orang jual susu ibu kan yang dijualkan, itu ada juga yang dijual walaupun perempuan kafir, tapi tak baguslah ya. Kita kalau boleh nak ambil susu daripada perempuan muslimah yang beriman, sebab itu memberi kesan kepada naluri anak yang disusukan. Baik, masuk lagi kita pada tentang air mani, mazi dan wazi. Ini telah kita sebut dalam pelajaran bab air mani, mazi dan wazi. Tapi ini kita baca sepintas lalu, apakah hukum najis atau tidak. Sebab kita sekarang dalam menyebutkan perkara-perkara yang najis. Jadi kita dah sebutkan, jadi kita dah masukkanlah. Tuan pengarang kita masukkan di muka surat 270. Ada 3 perkara di sini, iaitu mani. Jadi hukum mani kita dah sebutkan, iaitu dia suci. Ya, suci dan dia tak menghalang kita daripada batal wudu. Wudu kita tak batal kalau keluar mani, tapi wajib mandi. Dah wajib mandi, nak salat pun tak boleh. Jadi pergilah mandi, ambil wudu baliklah. Tak apalah. Itu air mani. Air mani suci. Kenapa air mani suci? Sebab Allah Ta'ala telah muliakan kita anak Adam.
anak Adam ni, cucu-cucu Adam ni semua daripada air mani. Kalau air mani tu najis, kita pun najis sebab kita semua asal daripada air mani. Daripada air mani lah baru jadi kita baby dan terusnya kita jadi manusia. Jadi dengan itu air mani adalah suci. Baik air mani orang Islam atau air mani orang kafir, itu tak kita persoalkan. Macam kita sebut air susu tadilah ya, air susu perempuan Islam atau perempuan kafir, tidak ada persoalan. Tapi dia suci dan dia bersih. Dan yang keduanya ialah menurut Imam Rafi'i, air mani manusia hukumnya adalah suci dan air maninya semua haiwan hukumnya adalah najis. Ini ada khilaf lah ini tadi kita dah sebutkan tentang air mani manusia. Tapi kalau sekiranya air mani manusia dalam kita ulang baliknya ke pertama tadi, menurut Imam Nawawi, air mani manusia dan semua haiwan hukumnya adalah suci. Semua haiwan, melainkan anjing dan babi. Anjing babi kita tak masuk buk lah ya, kita jangan cerita buat anjing babi. Jadi selain pada anjing babi, semua haiwan air mani suci, dan juga semua air mani manusia itu semua suci. Adapun Imam Rafi'i salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata air mani manusia saja suci, air mani haiwan semuanya najis. Air mani haiwan semua najis ya. Dan kemudian mengikut pula sebahagian ulama yang nombor 3 pendapat, sperma manusia dan semua haiwan yang boleh dimakan hukumnya adalah suci. Jadi haiwan yang boleh dimakan, air mani suci. Haiwan yang tak boleh dimakan, air mani yang najis. Itu pendapat yang ketiga ya. Jadi kita dalam pendapat mazhab Syafi'i, kita yang pertama, semua air mani manusia, semua air mani haiwan selain anjing babi adalah suci. Itu tuan-tuan. Baik, kita masuk dalam bab air mazi. Air mazi kita dah sebutkan, air mazi itu keluarnya warna putih dan dia tu clear. Dia punya warna dia tu clear. Clear tu macam air putih lah ya. Dan keluarnya tu terdapat syahwat yang lemah. Nafsu dia berkhayal, fikirkan bidadari atau tengok na'udzubillah, tengok gambar-gambar yang maksiat, nafsu dia naik, kemudian keluarlah air. Itu namanya air mazi. Hukumnya najis. Hukum najis, batal wudu, wajib, tapi tak wajib mandi. Dia cukup dia mensucikan diri dia dan berwudu. Air wadi di muka surat 271. Wadi ke wazi ke ya, dia keluarnya menyusuli kencing kita. Bila kita buang kecil, dia keluar sikit. Itu namanya air wadi. Dia pun sama juga warna putih, kental-kental sikit ya, macam orang kata melekit ya. Dan keluarnya tu menyusul kencing, dan ni kerana sebab lemah, badannya tak kuat, kalau sakit ya, maka keluarlah air wadi. Maka ini najis hukumnya, dan dia wajib ambil wudu balik, dan dia batal wudu dia. Wajib ambil wudu ya. Tapi tak wajib mandi. Yang wajib mandi kalau hanya keluar air mani sahaja. Adapun kemazi dan wadi sebagai berikut. Najis seperti air kencing, membatalkan wudu dan tidak wajib mandi. Itu senang saja ya. Dia najis, jadi kita kena bersihkan dia istinja, dan dia batal wudu, kena ambil wudu balik, dan lepas tu dia pun tak wajib mandi. Ini pernah berlaku juga pada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali radhiyallahu an ni dia kita katakan menantu Nabi SAW, suami dia Sayyidatina Fatimah. Jadi beliau ini seorang yang banyak keluar air mazi. Jadi dia pun nak tanya Nabi, dia malu. Jadi dia suruhlah seorang sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad ini sahabat Sayyidina Ali. Wahai Miqdad, kau tanyakanlah kepada Nabi SAW, apa nak aku lakukan? Sebab ni masalah hukum ni. Sebab ni masalah perkara yang baru berlaku. Tak tahu lagi macam mana nak buat. Jadi Miqdad pun bertanyalah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Miqdad bin Aswad kata, ya Rasulullah, iaitu bagaimana sekiranya seorang lelaki itu keluar air mazi, bagaimana hukumnya? Jadi Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mengalami hal tersebut, maka cucilah kemaluan kamu dan berwuduklah sebagaimana wudunya untuk melaksanakan solat. Jadi macam tu, senang saja. Jadi kalau keluar air mazi,
kita pun bersihkan, pergi ke toilet, bersihkan, istinja dia, buangkan dia, bersihkan dia, dan kemudian ambil wudu. Jadi maknanya air mazi, keluar air mazi itu batal wudu, dan dia adalah najis, dan wajib dibersihkan dia. Kalau terkena pada seluar atau kain kita, kena tukarlah atau bilaskan seluar atau kain kita tu tempat yang terkena mazi itu, nak kemudian kita ambil wudu dan kita solat. Itulah pada hukumnya dia adalah najis dan dia membatalkan wudu, ya. Dan seterusnya cairan vagina wanita. Hukum cairan yang keluar dari bahagian luar atau dalam vagina wanita yang berwarna putih seperti air mazi adalah sebagai berikut. Ini masalah air yang keluar daripada kemaluan wanita warna putih. Orang kata warna putih, keputihan. Jadi apakah hukumnya di sini? Jadi ini apakah Ustaz ni kan masuk mazi ke? Dia bukan mazi, bukan keluar kerana nafsu, dan dia pun bukan wadi, bukan kerana dia buang air kecil, dan bukan air mani kerana bukan dalam keadaan dia bersetubuh, bukan dalam keadaan nafsu yang memuncak. Habis keluarnya macam mana? Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan ya, kita berhenti sampai situ sajalah ya. Sebab kalau kita nak panjang sikit ni, nanti panjang pula. Kalau kita nak panjang lagi, sampai situ sajalah ya. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi pada pelajaran kita akan datang insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya ada hantarkan beberapa rapor feedback ya kepada Telegram channel Ustaz Tian Fauzi itu mengenai derma tuan-tuan dan puan-puan untuk fakir miskin ya. Dan fakir miskin ni di Kemboja ni banyak tuan-tuannya, dan kita pun hanya bagi sekadar yang kita dapat collection daripada jemaah juga ya. Alhamdulillah mereka banyak-banyak terima kasih ya, dan mereka mengharapkanlah yang dapat kita bantu mereka. Apa yang kita telah bagi pada mereka tu makanan, beras sebagainya hanya cukup untuk seminggu saja mereka punya family mereka ya. Dan mereka ucapkan banyak-banyak terima kasih pada mereka, para jemaah yang telah berderma. Dan ada juga yang fakir miskin tu isteri dia sakit, terlantar, dan kemudian suami dia pula buta ya. Ada juga yang di mana isterinya terlantar di hospital, kemudian ada anak 9 orang, keluarganya miskin. Jadi banyaklah kesedihan yang kita kalau lihat satu persatu. Tapi kita pun sekadar mana yang termampu daripada derma tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah antara yang telah kami salurkan kepada mereka yang lebih berhak, maupun daripada zakat pun ada, dan maupun daripada sedekah-sedekah tuan-tuan dan puan-puan pun ada yang kami salurkan. Dan demikian juga kepada mereka yang telah derma untuk pembangunan madrasah. Alhamdulillah kita sebenarnya dah banyak, alhamdulillah bukan banyak, tapi dah dapat bantu membangunkan ada beberapa madrasah. Madrasah Nurul Hafizah itu yang pertama kita collect pada lepas Ramadan atau sebelum Ramadan ya. Dan keduanya itu madrasah tu tengah-tengah bumbung dia nak siap. Yang lain tu ada madrasah Darul Mustafa. Dia ambil nama Darul Mustafa di Yaman ya. Madrasah Habib Umar bin Hafiz punya madrasah, nama dia Darul Mustafa. Itu sedang nak dibangunkan macam ni dalam gambar, dalam video yang saya dah hantarkan kepada Telegram channel saya tu. Dan ada juga madrasah yang telah siap dibangunkan, Darul Ulum untuk perempuan, dan sekarang tengah dibangunkan Darul Ulum untuk lelaki. Dan alhamdulillah ada dua lagi madrasah, satu madrasah Bustanul Arifin yang alhamdulillah sudah cukup dia punya dananya dan sedang tunggu untuk dibangunkan, kerana sekarang ni masih awal stage yang pertama. Dan kemudian madrasah Al-Faizin insya-Allah akan dikumpulkan dananya dahulu dan kemudian dibangunkan alhamdulillah. Jadi kepada semua para jemaah yang telah pun membuatkan derma tu semua kami ucapkan jazakumullahu khairal jazak. Semoga Allah membalasi anda sebaik-baik balasan dunia dan akhirat, dan melimpahkan anda dengan barakah, dengan rahmat Allah, dan dikabulkan semua hajatnya, disembuhkan semua penyakitnya, dan dijauhkan dari segala musibah dunia dan akhirat insya-Allah. Amin.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun ya, kalau ada siapa-siapa nak mengeluarkan zakat dan juga nak derma untuk fakir miskin dan juga untuk madrasah, kami masih lagi menerima ya. Antara derma untuk madrasah pun kami salurkan untuk membeli kitab-kitab. Sebab mereka ni budak-budak sana kesiannya belajar tak ada pakai kitab. Kenapa tak ada belajar kitab? Tak ada duit nak beli kitab. Masya Allah, macam tu punya miskin ya. Sampai nak beli kitab pun tak ada duit. Nak beli pensel pun tak ada duit. Masya Allah, begitulah kemiskinan mereka. Alhamdulillah dengan ada daripada derma daripada tuan-tuan dan puan-puan ni dapat kita salurkan, mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan terima amalan kita. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita beramal, kita tak tahu amalan kita mana satu. Kita ingat kita baca Quran, kita solat tahajud, ya itu bagus. Tapi kadang-kadang dengan kita derma pada orang miskin tu angkat tangan doa untuk kita, dengan sebab dia Allah Ta'ala terima kita. Itu saja yang kita harap. Pernah satu masa seorang Bani Israel, dia beribadat di atas gunung selama lebih kurang 60 tahun. 60 tahun dia ibadat, dan kemudian lepas tu dia beribadat 60 tahun, dia pun rasa nak turunlah ke bawah untuk nak tengok-tengok apa dekat bawah. Maka dia pun dia bawa satu keping roti dia untuk bekalan dia makan. Tiba-tiba bila jalan ada orang miskin, dia pun sedekahlah orang miskin keping roti tu. Sekeping roti yang dia nak makan, dia pun sedekah orang miskin. Dia jalan lagi, na'udzubillah, jumpa seorang perempuan cantik dan dia pun tergoda, dan na'udzubillah dia pun berzina. Mati pula dia lepas pada berzina. Nasib tak baik. Malaikat pun datang, dua malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Malaikat azab kata, aku nak ambil roh dia sebab dia mati selepas zina. Malaikat rahmat kata, aku nak ambil roh dia kerana dia ibadat 60 tahun. Dua-dua malaikat ni bertengkar, Allah hantar satu malaikat jadi hakim. Dan malaikat hakim ni kata, kita timbang dia punya pahala dengan dosa. Timbang pahala zina, na'udzubillah, dosa zina dengan pahala ibadat 60 tahun. Agak-agak yang mana berat? Oh, ini 60 tahun ini. Tapi tidak, tuan-tuan, dengan satu dosa zina itu lebih berat lagi daripada pahala ibadat 60 tahun. Na'udzubillah. Awaslah ya, jagalah jangan sampai jatuh dalam zina ya Allah. Kalau terjatuh, cepat-cepat kita bertaubat. Maka di sini malaikat kata, malaikat yang jadi hakim ada lagi satu pahala dia. Apa dia? Sekeping roti sedekah. Letakkan sekeping roti sedekah tu, tiba-tiba dengan sekeping roti sedekah tu menjadi berat pula pahala dia, dan jadi ringan pula dia punya dosa zina. Allah, kita tak sangka yang mana kita sedekah tu kadang-kadang itulah yang menjadikan Allah redha dengan kita. Mudah-mudahan Allah terima semua sedekah tuan-tuan dan puan-puan, dan dikabulkan hajatnya, dan dijauhkan kita semua daripada musibah COVID-19 dan macam-macam lagi bahaya-bahaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ada hantarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu kita mengantarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita katakan membacaan waktu kita berdiri untuk kita memberikan salam pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi marilah sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ashraqa al-kawnu btihaja بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك،
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار الخير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak. Sama-sama kita bersolat pada Nabi kita Rasulullah SAW. Semoga kita semua dikumpulkan bersama-sama Nabi kita di yaumul qiyamah, mendapat barakah dan syafaatnya. Dan dengan berkat Nabi Rasulullah SAW, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Semoga dengan berkatnya Allah Ta'ala sampaikan kepada almarhum Haji Mansur bin Suryani, salah seorang daripada bekas jemaah haji saya dan juga bekas jemaah haji umrah yang baru kembali kepada Allah SWT dan dikebumikan semalam. Semoga Allah luaskan kuburnya dan masukkan bawah syurga dalam kuburnya dan dijadikan ruhnya bersama arwah yang salihin. Dan dengan berkat Fatihah, semoga Allah Ta'ala juga sembuhkan sakitnya saudara kita Abdul Latif bin Harun dan juga Siti Aminah binti Abu Bakar Long dan juga saudara kita Nur Saha bin Hayat dan juga saudara Hamidah binti Mahmud dan juga Ja'far Mah dan juga Aris Halim, dan demikian juga semua sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita yang sangat sakit. Semoga Allah berikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian, dan dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah khususnya kita baca Fatihah dengan berkat syafaat Nabi SAW agar dipelihara dan berikan kesehatan kepada saudari Hajar Rokia binti Yar Ali Khan dan juga suaminya Haji Sa'dul bin Alwi. Semoga berikan sehat, afiat dan selamat dalam menjalani apa-apa operasinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil 'azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي والحبيب وعلى آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.